Okay, baca dan ikut lagi. 22. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ. Silakan. 22. ومن ومن أظلم أظلم ممن ذكر بآيات بآيات ربه. ربه. Baik. Kita baca lagi. 22. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ. Silakan. ومن أظلم ومن أظلم ممن بآيات ذكر بآيات ربه. ربه. Kita sebut nombor Okey, baik, bersedia kumpulan 1. Sebut nombor tahu. Bersedia kumpulan 1 sahaja 22. 22. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Kumpulan 2 sahaja bersedia. Kumpulan 2 sahaja 22. 22. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. Baik, alhamdulillah. Semua 22. 22. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. Baik, lihat lagi di sana, saya baca dan ikut. 22. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ. Silakan. 22. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. Baik, alhamdulillah. Sebentar, kita ulang lagi. Kumpulan 2 sahaja. Masih dalam keadaan lihat di sana Al-Quran anda. Kumpulan 2 sahaja 22. 22. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. Baik, terima kasih. Baca dengan yakin Kumpulan 1 sahaja. Bersedia kumpulan 1 sahaja 22. 22. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita tutup, lihat lagi di sana, saya baca dan ikut. 22. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ. Silakan. 22. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. Baik, alhamdulillah. Sebentar kita cuba tutup. Kita cuba dulu insya-Allah. Cuba tutup sekejap semuanya. Saya baca dan anda cuba ikut. 22. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ. Silakan. 22. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. Baik, kita buka sekali saja. Kita bagi peluang. Tak boleh lagi. Okey. Kita buka. Bersedia. Semua. Lepas ni kita tutup balik tau. Sekarang buka dulu. Semua 22. 22. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. Baik, alhamdulillah. Kita cuba tutup balik. Baca dan ikut. 22. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ. Silakan. 22. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. Baik, alhamdulillah. Ada yang mute, suara dia macam tak dengar je orangnya. Harapnya tak ada yang mute Tak Okay, ada. bersedia kumpulan 1 sahaja. Tutup lagi.
Kumpulan 1 sahaja 22. 22. ومن ومن أظلم ممن ذكر ذكر بآيات ربه. Alhamdulillah. Kumpulan 2 sahaja bersedia. Kumpulan 2 sahaja 22. 22. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. Nafas sampai ke tak sampai tu? Sampai. Sampai. Boleh, Okey. Baik, sebelum kita pergi pada potongan yang seterusnya, bersedia semua 22. 22. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. Baik, kita buka. Cuba potongan yang kedua ni pendek saja. Cuba lihat di sana, saya baca. ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. Pendek je. Tengok, lihat di sana. 22. ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. 22. ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. Maksudnya apa dia? Thumma ni maksudnya kemudian. After that. Kemudian. After kan. Thumma terjemahannya kemudian. A'rada dia berpaling. A'rada ni maksudnya dia berpaling. Anha, terjemahan anha apa dia? Daripadanya. An dan min terjemahannya sama perempuan daripada. Kan tadi kita belajar tadi mimman yang tadi ayat tu kan. Waman awwalamu mimman. Min tu pun daripada kan. An pun daripada. Tetapi kalau boleh anda buat nota di sana, ada sedikit perbezaan di antara min dan an. Kalau an ini terjemahannya yang lebih tepat tentang. 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 About. An tentang. Min pun min daripada. Min daripada. Itu terjemahan lebih tepat. Walaupun kadang-kadang anda jumpa dalam Al-Quran, an itu terjemahannya daripada. Tetapi dalam bahasa Arab, lebih tepat an ini terjemahannya tentang. Maksudnya apa dia? Daripadanya. Okey, baik. Jadi apa maksud potongan ini? Kemudian dia berpaling tentangnya ataupun daripadanya. Dia berpaling dari ayat Allah tadi. Bukan ayat Al-Quran sahaja. Ayat-ayat yang telah kita sebutkan tadi. Gunung, ganang, sungai dan segala. Dia dah nampak depan mata. Dah nampak depan mata tetapi berpaling. Menafikan, membantah, lawan dan sebagainya. Telah kita bicarakan, telah kita perkatakan pada ayat-ayat yang lepas. Ya. Sebenarnya, sekali lagi diulang, sebenarnya mereka bila ditanya kalau ada orang tanya, sebenarnya apa poin terbesar, apa punca terbesar mereka berpaling ni? Apa punca terbesar mereka a'rada, berpaling? Sebab ayat Al-Quran kan banyak kan? Banyak. Apa tak cukup ke 1,000 ayat, 2,000 ayat? Kenapa sampai perlu lebih 6,000 ayat? Terutamanya terhadap orang-orang yang berlawan ataupun yang menentang Nabi SAW. Apa tak cukup? Tidak lain tidak bukan perempuan bila ditanya dekat kita, apa sebenarnya yang mereka berpaling? Apa point dia? The reason, the big reason is mereka tak nak terima hari kebangkitan. Tu the big point. Punca terbesar dia, mereka tak nak terima adanya hari kebangkitan. Sebab apa dia? Mereka takut. Nampak macam berani kan? Lawan Nabi, lawan para rasul, para Nabi. Tetapi sebenarnya mereka takut. Akan ada satu hari, segala tindak tanduk mereka, kerja-kerja mereka, apa yang mereka buat itu akan dinilai, akan dipaparkan, akan dihisap, akan dibalas. Ini yang mereka takut. Jadi mereka takut apa sebenarnya?
Mereka takut hari Pembalasan. Pembalasan. orang yang takut mati. Kalau para alim ulama, para syuhada, mereka tak takut mati perempuan. Mereka tidak takut mati, mereka tidak gentar. Malah mereka takut hidup lama atas dunia ni. Sebab apa dia? Mereka memang bersiap sedia. Bukan kata mereka amalan dah banyak, dah cukup melayakkan masuk ke syurga. Bukan. Tetapi mereka tidak takut mati kerana rindu pada Allah. Kerana yakin adanya hari pertemuan. Lebih baik umur yang pendek tetapi amalannya banyak berbanding umur yang panjang sebaliknya pula. Itu Saidina Umar Al-Khattab dan beberapa para sahabat yang lain, mereka sampai ada yang berdoa ya perempuan agar umur mereka tidak panjang. Mereka takut. Hidup panjang tu, umur panjang tu mereka takut. Tetapi kita bila hari jadi, ulang tahun hari jadi kita harap apa doa daripada rakan-rakan kita? Panjang umur. Kalau dia, Rezeki. murah rezeki. Kalau dia doa kat kita, moga pendek umur. Macam mana kita? Parah tu. Para sahabat Nabi, mereka ada doa dalam doa mereka supaya umur mereka tak nak panjang. Panjang. Okey, baik, tak nak panjang di situ. Baik, boleh ikut bacaan saya. Lihat pada Al-Quran kita 22. Boleh ikut terus 22. Summa a'radu anha. Silakan. 22. 22. Baik, ikut lagi. 22. Summa a'radu anha. 22. Summa a'radu anha. Baik, perhatikan lagi baik-baik di sana. 22. Summa a'radu anha. 22. 22. Summa a'radu anha. Kumpulan satu sahaja. 22. 22. Summa a'radu anha. Baik, bersedia. Kumpulan dua sahaja. 22. 22. Summa a'radu anha. Baik, betulkan sebutan ya. Semua 22. 22. Summa a'radu anha. Okey. Saya baca dan ikut lagi. 22. Summa a'radu anha. 22. Summa a'radu anha. Kumpulan dua sahaja. 22. 22. Summa a'radu anha. Anha, ha huruf besar. Ha. Ha tu ha tebal tau. Ha tebal Ustaz, last tu 2 harakat Ustaz ya? Apa dia? Ya, 2 harakat. 2 harakat. Ya, kita berhenti di situ. Kalau nak sambung dia jadi minimum 4 lah. Baik, saya baca dan ikut lagi. 22. Summa a'radu anha. 22. Summa a'radu anha. Kumpulan satu sahaja. Kumpulan satu sahaja 22. Summa a'radu anha. Sebut nombornya jangan terlupa. Baik, Saya lupa. kumpulan dua sahaja 22. 22. Summa a'radu anha. Baik, mudah tu insya-Allah. Baca dan ikut. Lepas ni kita cuba tutup. 22. Summa a'radu anha. Silakan. 22. Summa a'radu A'radu anha. Okay, baik. Kita cuba tutup sekejap untuk potongan itu. Pendek saja, ringkas. Ada 4 kalimah. Saya baca dan cuba ikut.
22. Thumma a'rada anha. Dua. ثم أعرض عنها أعرض عنها Tebal ya. Anha. Itu masalah. Hari ni suara. Okey, tak apa. Yang penting kena pasti kan. Huruf H tu adalah huruf H yang tebal Baik. Kita cuba juga lagi. Kumpulan satu saja 22. 22. Alhamdulillah. Kumpulan dua sahaja 22. 22. أعرض عنها Azila dia mute. Okey, baik. Sorry Ustaz, tadi ada mak panggil. Itulah tu nampak dia sibuk. Mak panggil, sorry. Ustaz, Okey, lepas ni sambungkan dua potongan tu ya? sorry, kita ulang balik daripada awal tu. Dari Sambung. potongan pertama dengan potongan kedua kita sambung, kita ulang Ya. Betul. Sampai kita apa, lepas tu move to third potongan. Okey, baik. Cuba kita buka untuk potongan pertama dan potongan kedua. Cuba kita buka. Baik. Saya baca dan ikut 22. Wa man adlamu mimman dhukkira bi ayati rabbih thumma a'rada anha. Silakan sebut nombor. 22. ومن ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. Baik. Lagi. Itu saja masih dalam keadaan melihat. Kumpulan satu sahaja 22. 22. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. Baik, saya harap boleh follow Baik, insya-Allah. Kumpulan dua sahaja bersedia? Kumpulan dua sahaja 22. 22. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. Baik, insya-Allah kita tutup. Insya-Allah kita cuba tutup untuk potongan daripada awal sampai anha itu insya-Allah. Saya baca dan baru anda ikut. Perhatikan, dengar baik-baik ya. 22. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. Silakan. 22. ومن فمن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. Baik, insya-Allah. Kita cuba buka untuk potongan yang terakhir. Boleh insya-Allah. Lihat dahulu di sana, jangan ikut. 22. Inna minal mujrimina muntaqimun. 22. Inna minal mujrimina muntaqimun. 22. Inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Itu terjemahan Al-Quran. Namun dalam susunan bahasa Arab dia terbalik tau. Ini berhati-hati tu. Boleh dengar suara saya? Boleh. Kalau tadi saya terjemahkan dalam Al-Quran kita ni, dia macam ni. Sesungguhnya kami akan memberikan balasan
kepada orang-orang yang berdosa. Terjemahan perkata dalam bahasa Arab tu, sesungguhnya kami, inna. Dosa. Minal mujrimin. Al-mujrimin ini adalah orang-orang yang Berdosa. berdosa. Lakukan dosa. Muntaqimun. Membalas. Yang akan memberikan balasan. So, jadi saya harap anda boleh nampak maksud saya. Terjemahan dia tu dalam bahasa Arab dia ke bahasa Melayu itu ada terbalik. Tapi yang penting inilah susunan ayat Al-Quran. Kenapa? Panjang maksudnya. Baik, begini. Saya cuba ringkaskan. Dalam bahasa Arab, cuba tengok saya. Dalam bahasa Arab, dia dipanggil, kalau dalam bahasa Melayu kita, saya cuba kongsikan kepada anda dalam tata bahasa kita. Dia ada subjek dan predikat. Mungkin pernah ingat kan? Subjek dan predikat. Kan? Kata buka, kata tutup. Kata kerja dan ada pelaku. Okey. Dalam bahasa Arab pula, dia ada dua je. Dalam bahasa Arab ada dua. Bila kita nampak tulisan Arab, jumlah ataupun satu perenggan bahasa Arab, dia ada dua je. Yang pertama sama ada namanya jumlah ismiyah, nama yang pertama, ataupun yang keduanya namanya jumlah fi'liyah. Sama ada perenggan itu dinamakan jumlah ismiyah ataupun perenggan itu dinamakan jumlah fi'liyah. 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 Fi'liyah ni kata kerja, verb. Kata kerja. Ya. Kalau ismiyah kata nama. Isim. Isim yang fi'il. Sampai tahap kita belajar bahasa Arab, ada benda kita persoalkan. Kenapa ayat ini mesti digunakan, perenggan ini kenapa mesti digunakan dalam bentuk fi'liyah? Kenapa perenggan ini mesti digunakan dalam bentuk ismiyah? Rupa-rupanya bila kita belajar dalam bahasa Arab sampai ke satu tahap, mana-mana perenggan yang dimulakan dengan kata jumlah ismiyah, dia menunjukkan penegasan. Menunjukkan satu benda yang sangat serius, tu point dia. Jumlah ismiyah, majoriti jumlah ismiyah, dia menjurus kepada satu penegasan. Seriusnya cerita tersebut. Boleh dapat ya perempuan ya? Sekarang ni cerita tentang orang pada ayat 22 ni yang menafikan tentang ayat-ayat Allah. Allah akan siksa dia sebab dia berpaling ni. Ini cerita yang serius. Dia bukan main-main. Bukan cerita tapi tak buat. Maksudnya bukan hanya Allah beritahu nanti kami akan siksa mereka. Tapi nanti sampai satu masa tak siksa pun. Tidak. Ini inna minal mujrimina muntaqimun, ini ada jumlah ismiyah. Satu penegasan. Allah nak beritahu sesungguhnya, dahlah dimulakan dengan inna. Sesungguhnya kami akan memberikan balasan terhadap mujrimin, iaitu orang-orang yang melakukan dosa. Jadi harap anda boleh faham kenapa dia jadi terbalik itu tidak lain tidak bukan bertujuan untuk menjadikan jumlah ini jumlah ismiyah yang membawa maksud apa tadi? Penegasan. Ustaz, memang semua ayat ismiyah tu mesti penegasan ke Ustaz? Majority. Okay. Majority. Maksud majority ni dia boleh sampai ke tahap 85% ke atas. Bahasa Arab yang menggunakan jumlah ismiyah dia menunjukkan penegasan. Okey, terima kasih. Nak tahu tu tengok macam tu lah, waman azlamu tu. Dan siapakah orang yang lebih zalim tu. Tu ganti nama lah dia. Itu jumlah ismiyah. Nak kenal lah jumlah ismiyah tu. Jumlah ismiyah. Okey, cuba tengok macam mana jumlah fi'liyah ayat 24. Cuba tengok ayat 24. Waja'alna. Dia mula dengan wajah. Ja'alna fi'liyah tau. Kami telah jadikan itu. PM. Jumlah fi'liyah. Baik. Boleh ikut bacaan saya? Kita masih pada ayat 22. 22. Boleh ikut terus? 22. Inna minal mujrimina muntaqimun. Silakan. 22. Inna minal mujrimina
Taqimun. Boleh ikut lagi bacaan saya. Lihat di sana, perhatikan. 22. Inna minal mujrimina muntaqimun. Silakan. 22. 22. Inna minal mujrimina muntaqimun. Baik, kumpulan satu sahaja. 22. 22. Inna minal mujrimina muntaqimun. Alhamdulillah, kumpulan dua sahaja. 22. 22. Inna minal mujrimina muntaqimun. Baik, alhamdulillah. Semua 22. 22. Inna minal mujrimina muntaqimun. Baik, ikut lagi bacaan saya. 22. Inna minal mujrimina muntaqimun. Silakan. 22. Inna minal mujrimina muntaqimun. Baik, kumpulan satu sahaja. 22. 22. Inna minal mujrimina muntaqimun. Baik, kumpulan dua sahaja. 22. 22. Inna minal mujrimina muntaqimun. Boleh, insya-Allah. Kita cuba tutup sekejap untuk potongan itu. Saya baca dan ikut. 22. Inna minal mujrimina muntaqimun. Silakan. 22. Inna minal mujrimina muntaqimun. Boleh, insya-Allah. Kumpulan satu sahaja. 22. 22. Inna minal mujrimina muntaqimun. Baik, alhamdulillah. Kumpulan dua sahaja. 22. 22. Inna minal mujrimina muntaqimun. Namun taqimun. Muntaqimun. Baik, semua 22. 22. Inna minal mujrimina muntaqimun. Baik, saya harap perempuan semua walaupun terasa apalah baru satu ayat ni kan. Tetapi kita dapat melihat perkatanya, vocabulary-nya, ada sedikit bahasa Arab yang dapat kita kongsikan dan kemudian ada tadabbur dia, perempuan ya. Boleh Best ke? Ini lagi bagus Ustaz. Bagus ke? Pasal bahasa Arab belajar sekali. Kami pun ambil bahasa Arab. Tadabbur sekali, semua sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita buka untuk ayat itu. Semua potongannya. Baik. Bersedia dalam keadaan melihat. Terus saya baca baru anda ikut. 22. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Silakan. 22. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Baik, alhamdulillah. Cuba kita tutup Al-Quran untuk satu ayat yang 22 itu. Bersedia? Saya baca baru anda ikut ya. Tutup Al-Quran dahulu sekejap. 22.
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Silakan. 22. 22. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita buka untuk ayat 23 insya-Allah. Okey, saya kira ayat 23 ni pun kita boleh buat potongan 3 kali macam tadi. Lihat di sana 23. Walaqad atayna Musal kitab. 23. Walaqad atayna Musal kitab. 23. Walaqad atayna Musal kitab. Jadi kita berhenti pada kalimah kitab. Apa maksudnya? Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Tanpa anda sedar nanti insya-Allah doalah banyak. Ya, doa banyak. Tanpa anda sedar kelas yang macam ini akhirnya membuatkan anda lebih faham. Ya, betul Ustaz. Vocabulary secara tak langsung bertambah automatik. Terima kasih Ustaz. Cuba tengok saya sikit. Tengok saya. Dua dari saya ni kan. Okey. Ini adalah kelas bahasa Arab Al-Quran. Kelas bahasa Arab Al-Quran. Di sini kelas bahasa Arab komunikasi. Jika anda diberikan masa, itu je masa yang ada. Lain busy lah. Tak boleh Ustaz, saya dah busy sangat dah ni. Ni je masa. Antara kelas bahasa Arab Al-Quran dengan kelas bahasa Arab komunikasi, mana anda nak join? Quran. Bukan saya nak menafikan yang komunikasi ni, tapi persoalannya cara kita dengan Al-Quran jauh lebih penting kita bercakap bahasa Arab dengan kawan-kawan. Betul. Kita hari baca Al-Fatihah, baca surah dalam rakaat kita, tetapi kita tak faham. Ini satu kemalangan yang sangat besar. Satu kemalangan aksiden yang sangat besar. So, jadi kelas bahasa Arab Al-Quran, jika anda ada masa, tolong cari luangkan masa. Ini adalah bukti bahawa kita sayang Al-Quran dan kita nak faham kalamullah. Bayangkan, kita berbicara dengan Allah dalam keadaan kita tak faham apa yang Allah nak beritahu. Kita nak berbicara dengan seseorang, kita tak faham. Macam ayam dan no point. Akhirnya kita memberikan alasan, saya tidak faham, macam mana saya nak ikut, jangan salahkan saya. Tak. Masa yang Allah berikan sama kepada semua 24 jam. Bahasa Arab Al-Quran sangat-sangat penting. Ya, baik. Kita pergi di sana. Walaqad, pada ayat Al-Quran, cuba lihat di sana. Dan. Macam kita terjemahkan lah. Dan sesungguhnya. Ini yang Hajar Nuriah maksudkan tadi lah. Ini sumpah. Cumanya, sumpah pada ayat 23 ni dia lebih berat, lebih tegas. Sebab apa dia? Ada ada lam, ada qad. Ada qad. Ni la dan qad ni ada 3 huruf sumpah. Boleh je Allah gunakan wa ataina Musal kitab. Boleh. Wa ataina boleh. Tetapi nak beritahu memang serius. Kami dah berikan kitab dekat Musa. Kenapa? Ceritanya banyak lagi. Jangan nanti ada yang menafikan. Betul ke Musa tu dapat kitab Taurat? Entah kitab apa enggak dia dapat. Tak, memang Taurat. Jadi Allah gunakan nak bagi tahu serius, Allah gunakan la Al-Qasam ni Ustaz. qasam, lam Qasam. Ayat sumpah. Ya. 3 kali. Dan penegasan yang seperti ini paling banyak dalam bahasa Arab 3 huruf lah digabungkan di awalnya. Paling banyak 3. Batu. Ataina,
Cuba tengok kalimah seterusnya. Ataina maksudnya apa dia? Kami telah datangkan. Ini fi'il madiyah. Atai kami telah datangkan. Memang kami dah bawa dah kepada Musa itu apa dia? Alkitab. Tak lain kitabnya. Kitab apa dia? Taurat. Alright. Kitab Taurat. Ya. Baik, nampak kan terjemahannya kan? Dan demi sesungguhnya kata Allah telah kami datangkan, anugerahkan kepada Musa itu Alkitab. Baik, boleh ikut bacaan saya. Cuba kita hafal. 23. Walaqad atayna Musal kitab. 23. Walaqad atayna Musal kitab. Senang insyaAllah. Kumpulan satu sahaja 23. 23. Walaqad atayna Musal kitab. Bagus. Kumpulan dua sahaja 23. 23. Walaqad atayna Musal kitab. Bagus. Semua 23. 23. Walaqad atayna Musal kitab. Baik, ikut saya. 23. Walaqad atayna Musal kitab. 23. 23. Walaqad atayna Musal kitab. Baik, ambil nafas. Baik, cuba kita tutup sekejap untuk potongan ini. Cuba kita tutup sekejap. Kita tutup Al-Quran sekejap. Saya baca dan boleh ikut. 23. Walaqad atayna Musal kitab. Silakan. 23. Walaqad atayna Musal kitab. Baik, Alhamdulillah. Kumpulan dua sahaja. 23. 23. Walaqad atayna Musal kitab. Alhamdulillah. Kumpulan satu sahaja. 23. 23. Walaqad atayna Musal kitab. Baik, Alhamdulillah. Kita buka untuk potongan yang seterusnya. Perhatikan di sana. Saya baca dahulu. Jangan ikut lagi. 23. Fala takun fi miryatin min liqa'i. 23. Fala takun fi miryatin min liqa'i. 23. فلا تكن في مرية من لقائه. Apa ceritanya tu? Maka fala tu, fa tu maka maka janganlah engkau wahai Muhammad ragu-ragu menerimanya Al-Quran dan okey, menerimanya Al-Quran. Okey, sampai di situ. Fala takun fi miryatin min liqa'i. Fa tu maksudnya maka. La itu apa dia? Jangan. Takun. Janganlah engkau wahai Muhammad. Dalam itu ada dhamir ya, ada kata ganti nama Nabi SAW, Muhammad. Fi terjemahannya apa dia? Fi Dalam. Pada pun boleh, dalam pun boleh. Miryatin keraguan. Contoh kan, kita ada anak-anak sepakan barang, cucu balik kampung, dia sepakan barang, mainan atas lantai, namanya marmiyah. Bersepah, marmiyah. Jadi kalimahnya macam ni, miryah. Maksudnya apa dia? Janganlah hati Nabi tu macam tak tentu hala. Itu terjemahan dia kan. Miryah. Miryah. Keraguan lah, ragu-ragu. Biasa kita dengar ragu-ragu ni syak, lagi kita dengar zon kan.
Lagi kita dengar apa dia? Waham kan? Biasa tak dengar tu? Syak, zon, waham, was-was kan? Tapi miyah ni Allah gunakan dalam ayat ini, dia macam tadi saya bagi tahu marmiyah, maksudnya berterabur. Kenapa hati kejap A, kejap B, kejap C, kejap sampai Z? Berterabur. Marmiyah berterabur, barang-barang yang berterabur. Okey. Min dari ataupun terhadap liqa. Apa maksud liqa? Pertemuan ataupun okey. Ilal liqa kan, mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi. Baik, boleh ikut bacaan saya 23. Fala takun fi miryatin min liqa'i. Silakan. 23. Fala takun fi miryatin min liqa'i. Baik, bagus. 23. Fala takun fi miryatin min liqa'i. Kan? 23. Fala takun fi miryatin min liqa'i. Bagus. Sebutkan lagi dengan yakin ya. 23. Fala takun fi miryatin min liqa'i. Silakan. 23. Fala takun fi miryatin min liqa'i. Baik, ambil nafas. Kumpulan satu saja. 23. 23. Fala takun fi miryatin min liqa'i. Baik, bagus. Kumpulan dua saja. Kumpulan dua sahaja. 23. 23. Fala takun fi miryatin min liqa'i. Terus, semua 23. 23. Fala takun fi miryatin min liqa'i. Sampai satu tahap bila anda baca ni dan nanti hafal, baca dalam solat, anda boleh bayang tak apa ayat ni nak cerita? Ya, betul. Tentang kitab Nabi Musa, Taurat, dia pergi ke Bukit Tur Sina, semua ni bagus. Baik. Saya baca lagi dan ikut 23. Lihat di sana. Fala takun fi miryatin min liqa'i. Silakan. 23. Fala takun fi miryatin min liqa'i. Baik, ambil nafas. Kumpulan dua sahaja, 23. 23. Fala takun fi miryatin min liqa'i. Baik. Minimum 4 harakat ya. Liqa minimum 4 harakat. Baik. Kumpulan satu sahaja 23. 23. Fala takun fi miryatin min liqa'i. Baik, insya-Allah. Saya baca dan ikut dan lepas ini kita cuba tutup. 23. Fala takun fi miryatin min liqa'i. Silakan. 23. 23. Fala takun fi miryatin min liqa'i. Baik, kita cuba tutup sekejap. Fi miryatin min liqa'i. Baik, kita cuba tutup sekejap. Saya baca dan ikut 23. Fala takun fi miryatin min liqa'i. Silakan. 23. 23.
فلا تكن تكن في مرية مرية من لقائه. Alhamdulillah. Kumpulan satu sahaja 23. 23. فلا تكن في مرية من لقائه. Alhamdulillah. Kumpulan dua sahaja 23. 23. فلا تكن في مرية من لقائه. Baik, kita buka untuk awal sampai habis ayat 23 tu potongan 1 dan potongan 2. Cuba lihat di sana. Saya baca dan ikut 23. Walaqad atayna Musal kitab fala takun fi miryatin min liqa'ih. Silakan. 23. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. Alhamdulillah. Cuba kita tutup balik semula. Untuk ayat dan potongan itu, saya baca dan ikut 23. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ. Silakan. 23. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. Alhamdulillah. Kita buka untuk habiskan potongan yang terakhir. 23. Lihat di sana potongan yang terakhir. 23. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. 23. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. 23. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. Terjemahannya apa dia? Dan kami jadikan kitab, yakni Taurat itu hudan. Apa maksud hudan? Petunjuk. Bagi. Bagi maksudnya bagi ya. Itu terjemahannya bagi Bani Israel. Waja'alnahu dan kami jadikan. Hu tu dalam tu ada maksudnya adalah kitab Taurat. Alkitab iaitu Taurat itu petunjuk bagi hudan itu senang je terjemahannya petunjuk untuk ataupun bagi Bani Israel. Sudah ya ayatnya? Boleh ikut bacaan saya? 23. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. Silakan. 23. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. Mudah je insya-Allah. Kalimah hudan li Bani Israel tu dah biasa kita dengar kan. Tinggal kalimah waja'alnahu. Baik, kumpulan satu sahaja 23. 23. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. Baik, kumpulan dua sahaja 23. 23. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. Boleh insya-Allah. Semua 23. 23. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ.
Saya baca dan ikut. Lepas ni kita cuba tutup. Lihat baik-baik di sana. 23. Wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Silakan. 23. Waja'alnahu hudan li bani Israil. Baik, kita cuba tutup. InsyaAllah kita cuba tutup untuk potongan itu. Saya baca dan ikut. 23. Wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Silakan. 23. Waja'alnahu hudan li bani Israil. Boleh, insyaAllah kumpulan satu sahaja. 23. 23. Waja'alnahu hudan li bani Israil. Alhamdulillah, kumpulan 2 sahaja. 23. 23. Waja'alnahu hudan li bani Israil. Baik, masih tutup lagi. Saya baca dan ikut. Masih tutup lagi. 23. Daripada awal 23. Walaqad atayna Musal kitab. Fala takun fi miryatin min liqa'ih. Waja'alnahu hudan li bani Israil. Silakan. 23. Walaqad atayna Musal kitab. Fala takun fi miryatin min liqa'ih. Waja'alnahu hudan li bani Israil. Alhamdulillah. Tak apa, daripada Bahrain dia jauh sikit tu. Dia lambat sikit. Pagi ini dia semua lambat. Alhamdulillah, baik perempuan. InsyaAllah, alhamdulillah. Diri okey ya, Aida? Alhamdulillah. Aida dia jauh pada I, dia advance. Ya Allah. Alhamdulillah. Advance ke belakang adalah. Okey, baik. InsyaAllah. 2 ayat hari ini. Saya mohon untuk diulang-ulang ya. Ulang dalam solat. Tak apa. Ajar Nuria, jangan takut sangat. Kebir-kebir kuat sangat. Okay. Ulang. Kalau suami kata apa benda dah seminggu tak ada ayat lain. Yelah ayat ni je lah. Apa ayat lain tak ada ke dah seminggu? Tak apa. Yang penting kita dapat bahasa Arabnya sikit. Kita dapat makna. Tadabbur dia. Itu yang paling penting. Bukan banyak ayat Dia masalah dia Ustaz. Kalau nak mula tu kepala ayat tu selalu terlupa yang mana satu. Macam mana nak address? Itu yang capture tu penting. Itulah kena Masa cari kata dia walaqad dan sesungguhnya. Dulu kan masa kat tahfiz saya ingat lagi. Contoh kan ustaz tu ada dekat sini duduk depan. Cuba tengok saya. Lepas tu dia nampak anak murid dia tu kan satu kelas dalam 20 orang. Dia tahu budak tu nak menghafal ayat baru macam kita lah ni ayat baru hari ni 22 23 kan. Tapi mata budak tu dia melilau. Dia tengok pas. Kawan dia kat sana kena berdiri, kena denda. Kan? Lagi pula ni Ustaz. Memang ustaz akan perasan. Maksudnya dia nak hafal tapi kenapa mata tak fokus pada ayat Al-Quran? Pada Quran dia tu. Dia melilau tengok sana. Jadi nanti tiba-tiba kena baling something. Kena baling pemadam. Atau kena panggil. Sebab apa dia? Itu faham saya apa dia? Sebab masa hafal jangan tengok tempat lain. Tengok fokus ada fokus pada kadang Ustaz dia orang bayangkan benda tu dekat tu dia pandang dia bayangkan sebab mula dia tengok ayat tu lepas tu dibayangkan dalam kepala dia kat mana duduk ayat tu macam mana
Mata dia Kalau melilau, dia tak nak tengok Quran dah. yang kita risau, dia melilau tu ada kawan yang duk ganggu dia. Ya, Pemandangan yang ganggu. gangguan. Banyak. Ya. Jadi baik, insya-Allah untuk minggu yang hadapan, tolong kita lancarkan ayat 24, 25 dan 26. Mudah-mudahan lebih lancar dan mudah untuk hafazan minggu hadapan kita. InsyaAllah. 25, 26 ya. 24, 25. Cubalah sampai 26 insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insya-Allah perempuan kita berjumpa lagi pada minggu hadapan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alil Qur'anal azim rabi'a qulubina. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan kami pada hari ini perhimpunan yang Engkau rahmati. Perpisahan kami selepas ini perpisahan yang tiada maksiat padanya. Jadikanlah Al-Quran ini musim bunga dalam hati-hati kami ya Allah. Jadikanlah Al-Quran ini mudah untuk kami membacanya siang dan malam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal.